Salam sejahtera. Status 6 kerusi Parlimen Bersatu. Apa komen Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Ada orang kata, adakah Anwar Ibrahim akan takut? Ataupun adakah Anwar Ibrahim akan terjejas? Sebenarnya, untuk makluman Anda semua, sama ada kerusi itu dikosongkan atau tidak, sama ada pilihan raya dibuat atau tidak, sama ada mereka tarik sokongan semula kepada Anwar Ibrahim atau tidak, semuanya itu tidak ada kesan sedikit pun, 100% tidak ada kesan pun kepada Anwar Ibrahim. Walaupun setitik nila pun tidak akan membuat kesan kepada Anwar Ibrahim. Hal ini kerana sebelum 6 ahli parlimen itu memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim pun, Anwar Ibrahim sudah mendapat majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Anwar Ibrahim tetap sudah memiliki sokongan yang cukup di Dewan Rakyat. Jadi kalau ada yang cakap Anwar Ibrahim perlu sokongan itu, sebenarnya itu salah. Kerana Anwar Ibrahim tidak memerlukan sokongan lebih lagi. Dia sudah cukup sokongan. Yang terkesan sebenarnya 1000% terkesan ialah Parti Bersatu. Ada dua perkara yang paling kita boleh lihat terkesan kepada Parti Bersatu. Pertama, maruah mereka tercalar kerana mereka kini seperti pemimpin yang sudah tidak boleh diharap lagi dalam Perikatan Nasional. Memandangkan sudahlah mereka mempunyai bilangan kerusi yang kurang berbanding PAS, mereka kehilangan lagi kerusi 6, maka maruah mereka tercalar. Perkara kedua, kesan kepada Parti Bersatu ialah dapat dilihat betapa Bersatu sudah hilang taringnya dalam mengawal ahli sendiri. Nak kawal Perikatan Nasional, nak kawal dulu pertama Parti Bersatu. Selain itu, mereka kehilangan taji, kehilangan maruah, jatuh maruah terhadap Anwar Ibrahim. Jadi, perlukah Anwar Ibrahim mempertahankan 6 kerusi parlimen itu? Sebenarnya Anwar Ibrahim tidak perlu pun mempertahankannya. Kerana 6 ahli parlimen ini sebenarnya menyokong Anwar Ibrahim seperti yang mereka nyatakan, bukan kerana mereka mahu lompat parti, tapi sekadar mahu mendapatkan peruntukan ahli parlimen yang begitu beratnya para pemimpin Perikatan Nasional untuk berkompromi mau mendapatkannya melalui kerjasama MOU dengan kerajaan. Dari peringkat awal mereka berkeras mau mendapatkannya. Inilah yang menyebabkan betapa susahnya ahli-ahli parlimen dalam Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu. Inilah sebenarnya yang mereka tidak lihat. Jadi apa pula sebenarnya komen daripada Anwar Ibrahim? Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, soal kedudukan 6 kerusi parlimen yang disandang wakil rakyat perlu dirujuk kepada Speaker Dewan Rakyat. Anwar Ibrahim tahu itu bukan kuasa dia. Nak campur tangan tiada dalam diary kamus Anwar Ibrahim. Dia serahkan sepenuhnya kepada Speaker Dewan Rakyat kerana itu kerja Speaker Dewan Rakyat. Buat apa Anwar Ibrahim nak campur tangan? Dia lebih baik sibuk dengan kerja sendiri daripada sibuk mau menyibuk kerja orang lain. Perdana Menteri berkata, kerajaan menyerahkan kepada Tan Sri Johari Abdul untuk membuat keputusan. Berhubung usul dikemuka Bersatu yang meminta supaya pengosongan dibuat ke atas 6 kerusi terbabit. Kata Anwar Ibrahim, soal 6 kerusi Bersatu itu perlu dirujuk kepada Speaker Dewan Rakyat. Biar Speaker putuskan, katanya ringkas kepada media selepas solat Jumaat. Semalam Bersatu mengemukakan notis kepada Johari meminta supaya 6 kerusi parlimen diwakili wakil rakyatnya yang sebelum ini menyokong Anwar dikosongkan. Semua wakil rakyat terbabit ialah ahli parlimen Bukit Gantang, ahli parlimen Labuan, ahli parlimen Jeli, Gua Musang, Kuala Kangsar dan Tanjung Karang. Saudara,
Itu jawapan Anwar Ibrahim. Jadi lepas ini, kalau ada kata Anwar Ibrahim dah mula goyah, itu penipu dan itu fitnah. Tiada siapa yang dapat menggoyahkan Anwar Ibrahim dengan hanya adanya pengosongan kerusi ini. Kita jumpa lagi, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Anwar Ibrahim akhirnya tak tahan lagi, dia keluarkan satu perkara yang tak pernah siapapun sangka. Beliau sudah tidak tahan lagi dikecam dengan perkara yang paling sensitif, ada kaitan dengan Israel. Anwar Ibrahim kata, siapa yang izinkan syarikat Israel beroperasi dulu? Ini bidasan Anwar Ibrahim terhadap kenyataan-kenyataan yang mengecam beliau berkaitan dengan BlackRock. Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya mendedahkan perkara yang sudah lama terbuku di hati beliau. Tidak pernah siapapun sangka beliau bertanya soalan ini. Siapa sebenarnya yang mengizinkan syarikat Israel terlebih dahulu beroperasi? Itu zaman dulu. Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas tindakan pihak tertentu yang menunggang isu penyertaan syarikat BlackRock dalam penstrukturan semula kepentingan Malaysia Airlines Airport atau Malaysia Airport Holding Berhad. Katanya, sebagai Perdana Menteri, beliau akan melakukan segala yang termampu bagi membawa suara rakyat Palestin. Namun, dalam masa sama, tidak boleh mengambil tindakan yang akan melemahkan ekonomi negara. Kata Anwar Ibrahim, saya percaya ada hujah yang diberikan dengan ikhlas. Ada sebahagian lagi nak tunggang sebagai isu politik. Boleh tegur saya, tak ada masalah. Tapi jangan nak tunjuk pahlawan, kata Anwar Ibrahim. Siapa yang izinkan syarikat Israel beroperasi di sini dulu? Kapal mana yang dibenarkan masuk oleh mantan Perdana Menteri tahun 2002 diteruskan oleh semua kerajaan, semua pemimpin termasuk mantan-mantan menteri yang bising sekarang. Itulah. Siapa yang makan lada, dia terasa pedasnya. Dulu merekalah yang membenarkan masuk kapal-kapal itu dan diteruskan pula oleh semua kerajaan. Tiada satu pun yang mengambil inisiatif untuk menghentikannya, termasuk mantan-mantan menteri yang bising sekarang. Rupa-rupanya, mantan-mantan menteri yang sekarang bising itu tahu tentang hal ini. Tapi mereka tak pula bising waktu itu. Ini yang dikatakan Anwar Ibrahim. Tak ada masalah nak tegur dia. Tapi jangan pula nak berlagak, tunjuk pahlawan. Sedangkan mereka lah yang pengalah. Kata Anwar Ibrahim, saya ambil keputusan membatalkan kerjasama dengan semua syarikat Israel yang beroperasi dari Israel. Bagaimana dengan syarikat yang ada operasi di Amerika Syarikat, Jerman, China yang ada kaitan dengan Israel? Tak ada upaya kita dalam keadaan sekarang membatalkan kerana akan menjejaskan ekonomi negara, kata Anwar Ibrahim. Kita runding dulu dengan Global Infrastructure Partners GIP. Akhir tahun lalu, BlackRock ambil alih. BlackRock ada operasi atau syarikat yang ada kepentingan BlackRock ada di Kelantan, Selangor, Sarawak, di seluruh negara dan di pasaran saham. Jadi saya sementara keras memperjuangkan dan membela nasib rakyat Palestin. Saya akan berdepan dengan sesiapa saja, tetapi saya tidak mahu melemahkan kekuatan ekonomi negara, kata Anwar Ibrahim. Anwar berkata demikian ketika ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Tun Abdul Aziz Petaling Jaya dari hari ini. Semalam, Tun Dr. Mahathir mempersoalkan hasrat MAHB menjual 30% saham kepada BlackRock yang didakwa mempunyai kaitan dengan Israel. Sebelum ini, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz
mempertahankan keputusan kerajaan membenarkan BlackRock memiliki pegangan dalam Malaysia Airport MAHB. Beliau turut menekankan BlackRock adalah syarikat senaraian awam dan tidak dimiliki rakyat Israel. Saudara-saudara sekalian, itulah dia perkara yang tak pernah orang kata, tapi akhirnya Anwar Ibrahim cakap. Takut-takut nanti ada pula yang cuba mahu menggesa supaya satu lagi boikot dibuat. Harap-harap tiada yang berlakulah. Jangan pula sampai Malaysia Airport pula yang diboikot. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini satu lagi kejutan paling malang untuk Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu. Disangkakan mereka sudah menemui jalan yang gembira dengan dapat menghantar notis pengosongan 6 ahli parlimen. Tapi ini jawapan timbalan Speaker Dewan Rakyat. Beliau kata, tidak semestinya keputusan Dewan Undangan Negeri Kelantan perlu diikuti oleh Speaker Dewan Rakyat. Bagi anda yang faham hierarki dalam negara ini, Dewan Rakyat atau Parlimen adalah dewan yang lebih tinggi daripada Dewan Undangan Negeri. Sekiranya ada percanggahan dalam mana-mana akta maupun keputusan yang berlaku pertindihan atau pertindanan, yang akan diterima ialah keputusan Dewan Rakyat atau Parlimen di Persekutuan. Oleh sebab itulah, mungkin inilah yang ingin disampaikan oleh timbalan Speaker ini, bahawa keputusan di Dewan Undangan Negeri yang telah mengosongkan kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri tidak akan mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh Speaker Dewan Rakyat. Itu nyata oleh timbalan Speaker. Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Ramli Mad Noor, berpendapat, hanya Speaker sahaja yang boleh memutuskan sama ada berlaku pengosongan kerusi 6 ahli parlimen bersatu atau tidak. Bukannya Wan Saiful. Wan Saiful baru-baru ini dia kata Speaker Dewan Rakyat tiada pilihan. Tapi dia lupa dia hanya seorang ahli parlimen. Dia bukan seorang Speaker Dewan Rakyat. Speaker Dewan Rakyat tu dia bukan tunggul. Dia mempunyai kepintarannya yang luar biasa. Itu sebabnya dia dilantik menjadi Speaker Dewan Rakyat. Dia boleh membuat keputusan beliau tanpa dipengaruhi oleh sesiapapun. Apalagi keputusan yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri jauh sekali lah keputusan yang dipengaruhi oleh kata-kata Wan Saiful Wanjan. Berdasarkan pandangan pribadinya sendiri, timbalan Speaker ini beliau berkata, tidak semestinya tindakan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, yang mengumumkan pengosongan kerusi Dewan Undangan Nenggiri perlu diikuti. Tambahan pula, jika perkara tersebut dibawa ke mahkamah, kata putus sebenar berkaitan pengosongan kerusi itu hanya boleh ditentukan oleh mahkamah. Ini pandangan peribadi saya, ya, bukan pandangan Parlimen Malaysia, kata beliau. Apa-apa sekalipun yang diputuskan, kosong atau tidak, yang berkuasa memutuskannya adalah Speaker Dewan yang berkenan. Kalau di Kelantan, Speaker Dewan Undangan Negeri yang berkaitan, tak semestinya harus ikut, kerana kata putusnya masih di peringkat mahkamah yang akan menentukan sama ada perkara ini dibawa ke mahkamah atau tidak, katanya kepada pemberita hari ini. Ramli, yang juga ahli Parlimen Cameron Highlands, berkata demikian sewaktu ditanya sama ada Speaker Dewan Rakyat perlu mengikuti langkah Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan. Ramli turut ditanya sama ada krisis perlembagaan akan timbul jika langkah serupa tidak diambil oleh Speaker Dewan Rakyat, seperti mana dakwaan segelintir pihak.
Pada masa sama, Ramli berkata, berpandukan perlembagaan dan undang-undang sedia ada, speaker yang akan memutuskan sama ada kerusi itu kosong atau tidak. Dan apa yang kita sudah tahu, sekarang surat itu dari pihak PPBM sudah sampai kepada kita. Speaker akan memutuskan sama ada ia berlaku atau tidak pengusungan kerusi. Kalau sudah berlaku, ia diputuskan oleh speaker nanti, ujarnya lagi. Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan mengumumkan kekosongan kerusi Dewan Undangan Nenggiri susulan Dewan Undangan Negeri pada 13 Jun lalu menerima notis bertulis daripada seorang adun bersatu mengenai keahlian adun Nenggiri Muhammad Azizi Abu Naim yang hilang. Muhammad Azizi dalam responnya berkata, beliau akan membawa kes itu ke mahkamah serta mengadakan perbincangan dengan peguam berhubung keputusan yang dibuat oleh Kelantan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.